Ajis, kalau gua mati Jis, gua tetap akan hidup 1000 tahun lagi. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kita kembali lagi dalam Sejarah P. Ramlee bahagian 2. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton video Sejarah P. Ramlee minggu lepas. Kepada yang belum tengok, lepas habis video ni, korang bolehlah pergi tengok. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan cerita dan aku nak start dengan kisah percintaan dan rumah tangga. Sebenarnya aku agak takut andai kata fakta aku atau cara aku menjelaskan cerita ni mungkin menyinggung perasaan pihak tertentu. Tapi aku akan cuba jelaskan dengan sebaik mungkin. Sebab walaupun pahit untuk ditelan, tapi itulah realiti yang berlaku. P. Ramlee telah berkahwin sebanyak 3 kali sepanjang hidup beliau. Perkahwinan pertama beliau bersama Junaidah binti Daeng Haris pada tahun 1950. Pada asalnya P. Ramlee dikatakan suka dekat Junaidah, tapi Daeng Haris, kawan artis P. Ramlee, minta beliau kahwin dengan kakak Junaidah iaitu Junaidah, seorang janda. Mereka telah dikurniakan 2 orang anak iaitu Tengku Muhammad Nasir dan Arfan. Sayangnya perkahwinan mereka hanya bertahan sehingga tahun 1954. Lepas tu P. Ramlee jatuh cinta dan nak kahwin dengan bekas Ratu Cantik Singapura iaitu Mariani atau nama sebenar Siti Mariam binti Ismail, kakak kepada Puan Sri Saloma. Masa P. Ramlee mengorat Mariani, beliau ada cakap yang beliau tak nak Mariani ni jadi pelakon. Kalau nak menyanyi boleh, tak ada hal, P. Ramlee boleh ajarkan. Tapi P. Ramlee tak tahu cerita yang Mariani ni dah dapat offer dah benarnya dari beberapa studio filem untuk jadi pelakon, termasuklah dari Shaw Studio. Dalam masa yang sama, walaupun Mariani suka dekat P. Ramlee, tapi Mariani tak nak lukakan hati Saloma yang masa tu baru balik daripada Australia. Puan Sri Saloma ni dah lama dah jatuh cinta dengan P. Ramlee dari tahun 1950 lagi lepas tengok filem Aloha. Jadi demi sayangnya seorang kakak pada adiknya, Mariani decide untuk korbankan cintanya dan cari jalan macam mana nak satukan P. Ramlee dengan Saloma. Mariani pun bagi tahu P. Ramlee yang beliau dah sign kontrak untuk jadi pelakon dekat Shaw Studio. Masa Mariani bagi tahu P. Ramlee tu, P. Ramlee marah gila, tapi beliau tak banyak cakap. Esoknya tu P. Ramlee cakap dengan Mr. Kwek yang beliau tak nak berlakon dan jangan bagi Mariani masuk dalam set beliau. Lepas tu diorang langsung tak bertegur siapa selama 7 tahun. Perkahwinan kedua P. Ramlee bersama dengan Norizan binti Muhammad Noor, bekas isteri Sultan Perak yang ke-32, Sultan Yusof Izzuddin Shah, ibni almarhum Sultan Abdul Jalil Nasiruddin Muhtaram Shah. Ceritanya macam ni, pada tahun 1955, Sultan Perak titahkan P. Ramlee untuk buat persembahan dekat Perak. Almarhum tuanku titahkan isteri baginda ketika itu, masa tu gelarannya yang teramat mulia, Permaisuri Norizan, untuk menonton persembahan P. Ramlee. Mula-mula Permaisuri Norizan tak nak pun pergi tengok sebab tak minat dengan P. Ramlee, tapi disebabkan itu arahan daripada suami dan Sultan Perak, jadi Permaisuri Norizan pun pergilah. Almarhum tuanku dah pesan, bila menonton persembahan P. Ramlee ni jangan pandang mata P. Ramlee, sebab kalau dah pandang mata P. Ramlee mesti jatuh cinta. Pandangan mata P. Ramlee ni ada magnet. Tapi kalau dah takdir, siapa kita nak menafikan? Maka Permaisuri Norizan pun terkena panahan cinta P. Ramlee. Lepas tu Permaisuri Norizan selalu call P. Ramlee sebab jarak diorang jauh, Perak dengan Singapura. P. Ramlee sebenarnya cuba nak jauhkan diri sebab beliau menghormati kedudukan Norizan sebagai isteri Sultan Perak. Tapi akhirnya hubungan diorang kantoi. Bila Sultan Perak pelik kenapa bil telefon istana melambung-lambung tinggi, P. Ramlee dah start risau, takut ada konflik yang mungkin berlaku akibat hubungan beliau dengan Norizan. Tapi menurut Datuk Aziz Sata, Sultan Perak pun sayang sangat dengan P. Ramlee. Bila dah tengok Permaisuri Norizan terlalu mencintai P. Ramlee, maka almarhum Sultan Yusof decide untuk melepaskan Permaisuri Norizan. Norizan pun keluar daripada istana Perak dan berkahwin dengan P. Ramlee pada 6
Februari 1955. Lepas perkahwinan tersebut, P. Ramlee dikatakan secara sukarela akan menjauhi negeri Perak. Senang faham takkan jejak kaki dekat negeri Perak lah, sampailah kemangkatan Sultan Yusof Izzuddin Shah pada tahun 1963. Berita perkahwinan P. Ramlee dengan Norizan tu bagi satu tamparan besar pada Mariani, sebab dia berpisah dengan P. Ramlee sebab nakkan P. Ramlee ni kahwin dengan Saloma, bukan dengan orang lain. Mariani marah gila lah masa tu, dan Saloma pun mengajuk bawa diri untuk menyanyi dekat Melbourne, Australia. Masa perkahwinan dengan Norizan ni adalah tempoh kemuncak populariti P. Ramlee. Maka P. Ramlee menjadi seorang yang terlampau fokus dengan kerjaya seni beliau. Tambah pula P. Ramlee ni banyak berlakon dengan perempuan cantik. Jadi Norizan ni rasa jealous teruk ah. Biasalah perempuan, orang kata cemburu tu tanda sayang kan. Aku malas nak komen lebih-lebih part ni. Nasir P. Ramlee pernah cerita, ada satu hari ni P. Ramlee dengan Mariani ada buat latihan menyanyi dekat studio. Bila Norizan dapat tahu je, Norizan bawa Nasir pergi rumah Mariani. Tapi P. Ramlee tak tahu masa tu. Bila Mariani buka je pintu, Norizan tampar orang muka Mariani dan jadilah sedikit pergaduhan antara diorang. Mariani pun buat report polis dan akhirnya Norizan minta maaf pada Mariani dekat mahkamah. Kira benda pun settle lah, tapi bukan untuk Saloma Datuk Aziz Sattar cakap masa dekat studio, Saloma cakap dengan Norizan, "You slap my sister, never mind. One day I will take your husband." No, Rokia. Oh, perempuan punya gaduh lain macam tau. Dendam perap lama tu. Itu kalau anggur tu dah jadi wine mahal lah tu. Lepas tu, banyaklah krisis yang berlaku dalam rumah tangga P. Ramlee dengan Norizan, dan akhirnya perkahwinan mereka terlerai pada 16 Oktober 1961. Dan perkahwinan ketiga dan yang terakhir P. Ramlee bersama Puan Sri Datin Amar Saloma atau nama sebenar Salmah binti Ismail pada 21 November 1961. Alhamdulillah, lepas perkahwinan dengan Saloma, kerjaya muzik P. Ramlee menjadi lebih produktif. P. Ramlee berjaya cipta banyak gila lagu, sama ada lagu tu dinyanyikan secara solo ataupun duet dengan isterinya. Saloma dikatakan isteri beliau yang sangat setia dan ikhlas mencintai P. Ramlee walau apa pun keadaan P. Ramlee. Oleh kerana terlampau sayangkan Saloma, beliau tak suka Saloma buat kerja rumah. Beliau carikan orang gaji untuk buat kerja-kerja rumah ni. Puan Sri Saloma buat apa? P. Ramlee nak Saloma sentiasa berhias, make up, buat rambut, jadi cantik je walaupun dekat rumah. Aku tahu kalau perempuan yang dengar ni mesti inilah suami impian korang kan. Dah lah hari-hari cantik, hari-hari pakai baju lawa, lepas tu tak payah buat kerja, tak payah masak, semua orang gaji buat. Andai kata P. Ramlee teringin nak makan lauk tertentu, P. Ramlee akan panggil akak ipar beliau iaitu Mariani untuk masakkan. P. Ramlee ada 10 orang anak, termasuklah anak angkat dengan anak tiri. Tengku Muhammad Nasir dan Arfan anak kandung daripada Junaidah. Abdul Rahman anak tiri daripada Junaidah. Norma anak tiri daripada Norizan. Armali anak tiri daripada Saloma. Kemudian anak-anak angkat P. Ramlee iaitu Sazali, Betty, Zakiah atau Zazaloma, Sabarudin atau Badin dan Salfarina atau Dian P. Ramlee. P. Ramlee ni sangat sayang dengan anak-anak beliau sebab beliau sedar yang diorang ni lah sumber kekuatan dan dorongan emosional dalam kerjaya beliau. Sazali kata yang P. Ramlee ni sangat manjakan anak-anak beliau tapi sangatlah tegas dalam pendidikan dan bermain alat muzik. Nasir P. Ramlee pernah juga masuk dalam dunia hiburan, tapi Nasir ni rasa terbeban sebab orang asyik bandingkan bakat Nasir dengan P. Ramlee. Muzik Nasir dengan P. Ramlee pun berbeza. Jadi disebabkan faktor-faktor ni, diorang dah tak ngam dan tak bertegur siapa. Tapi Nasir pernah nampak yang P. Ramlee menyorok dekat balik tiang untuk tengok persembahan Nasir. Nampak tak? Walau macam mana marah pun ayah kita, dia tetap ambil berat. Jadi kalau gaduh sekalipun, jangan bermusuh. Pusinglah jauh mana pun dalam dunia ni, kau tak boleh nak nafikan darah yang mengalir dalam badan kau tu daripada ayah kau. Okey, kita selesai bahagian percintaan, rumah tangga dan anak-anak. Sekarang kita teruskan dengan perjalanan kerjaya dan hidup P. Ramlee. Selepas pelbagai kejayaan dan anugerah dari pelbagai filem yang dihasilkan, P. Ramlee mula obses untuk menghasilkan filem berwarna. Teknologi ni masa tu cuma ada dekat Hollywood dan kos untuk bawa balik dekat tanah Melayu sangatlah mahal. Shaw Brothers pernah offer P. Ramlee untuk mengarah filem berwarna pertama beliau yang bertajuk Seniwati dekat Hong Kong dan juga filem sequel kelima dalam siri Bujang Lapuk. Sayangnya berlakunya desakan daripada Persatuan Artis Malaya berkenaan
tuntutan diorang. Tapi benda ni P. Ramlee tak tahu cerita, walaupun P. Ramlee lah presiden persatuan tu. P. Ramlee yang tubuhkan persatuan ni untuk memperjuangkan hak dan naik taraf pendapatan artis-artis Melayu pada masa tu. Tapi entah kenapa ada cerita yang aku baca diorang mula membelakangkan P. Ramlee. Jadi disebabkan benda tu, Shaw Brothers terus batalkan dua-dua projek tu yang membuatkan P. Ramlee frustro. Datang pula Ho Ahlok, founder KT Chris Film Production, yang masa tu baru take over Merdeka Film Studio. Offer dekat P. Ramlee yang diorang ada duit untuk dapatkan teknologi yang membolehkan P. Ramlee hasilkan filem berwarna. Dalam masa yang sama, Shaw Brothers pun dah tak mampu nak tampung semua permintaan P. Ramlee. Lepas tu pula berlakunya mogok besar-besaran oleh Persatuan Artis Melaya dekat Shaw Studio. Mogok ni bukan berlaku dekat Shaw Studio je. Pekerja dekat KT Chris Film Production pun ada juga. Senang cerita, orang Melayu yang kerja dalam industri hiburan masa tu bersatulah untuk melakukan anjakan paradigma. Ayat aku bukan main intelektual lagi lah. Perdana Menteri Singapura masa tu, Lee Kuan Yew, dapat tahu pasal mogok ni. Jadi dia nasihatkan supaya Shaw Studio ditutup. Mr. Kwek pun nasihatkan P. Ramlee supaya ambil je offer Merdeka Studio dan pindah Kuala Lumpur. Memandangkan masa tu Singapura tengah ada krisis. Nak tahu krisis apa? Yang itu korang boleh tengok dekat video aku yang bertajuk Sejarah Pembentukan Persekutuan Malaysia. Pada bulan April 1964, P. Ramlee pun pindah ke Merdeka Film Studio dekat Kuala Lumpur lepas beliau siapkan filem Tiga Abdul yang menjadi filem terakhir beliau dekat Shaw Studio. Dalam masa yang sama juga, P. Ramlee harap yang bila pindah KL, benda ni dapat menjernihkan balik hubungan beliau dengan wartawan yang selama ni cuba nak jatuhkan beliau. Beliau berharap juga yang karya-karya beliau mula dihargai. Tapi sayang, seribu kali sayang, benda tu tak berlaku. Pemergian P. Ramlee telah bagi efek besar pada Shaw Studio, terutamanya dari kalangan orang industri. P. Ramlee lah punca diorang ni dapat peluang untuk menyelahkan bakat diorang, baik yang pelakon, penyanyi, komposer, pemain muzik, penulis skrip, macam-macam jenis bidang lah. Lepas P. Ramlee pergi, Shaw Studio keluarkan 3 filem tapi semua fail, tak dapat sambutan. Akhirnya Shaw Studio terpaksa ditutup selama-lamanya pada tahun 1967. Tamat kisah dekat Shaw Studio, kita pergi dekat KL, sambung balik perjalanan P. Ramlee dekat Merdeka Studio. Walaupun Shaw Studio dah tutup, Shaw Brothers tetap teruskan hubungan baik dengan P. Ramlee, di mana bila P. Ramlee pindah KL, diorang pun beli saham terbesar Merdeka Film Studio. Bahasa mudahnya, Merdeka Film Studio tu dah jadi Shaw Brothers punya lah, walaupun tak ada nama Shaw. Bila dah pindah Merdeka Studio, P. Ramlee dapat tahu yang semua offer dulu tu hanyalah harapan semata-mata. Location studio tu punyalah jauh dalam pelusuk, sebelah dengan hutan dan kebun haiwan peliharaan. Ada juga yang kata dekat sebelah zoo. Ayat pertama yang P. Ramlee cakap masa mula-mula sampai dekat studio tu, silap air bulan, kita kena makan dengan gimau dekat sini ni. Dikatakan ayat ni lah jadi punca filem pertama arahan beliau dekat Merdeka Studio bertajuk Sitora Harimau Jadian. Masa tayangan perdana filem ni, Shaw Brothers datang tengok, tapi baru 15 minit diorang belah bai. Engkau rasa sebab apa? Sebab cerita tak best langsung. P. Ramlee dah hasilkan 18 filem dekat Merdeka Studio, tapi tak ada satu pun yang box office pada masa tu. Dah lah tak box office, tak ada satu pun filem yang berwarna macam yang dijanjikan. Mana taknya teknologi dekat Merdeka Studio lagi teruk daripada Shaw Studio, dengan kru tak ada pengalaman lagi. Lepas tu barang lama daripada Shaw Studio yang dah uzur tu lah digunakan dekat Merdeka Studio. P. Ramlee cuba juga hasilkan filem trilogi Do Re Mi untuk dapatkan balik kegemilangan Bujang Lapuk, tapi tak kesampaian. Akhir tahun 60-an, dengan munculnya TV dan filem berwarna daripada Hollywood, Hindustan, Hong Kong dengan Indonesia, diorang dah conquer market filem Malaysia masa tu, sampai filem-filem Melayu kena tendang tepi. Dalam masa yang sama, untuk muzik, golongan muda masa tu dah tak minat dengan lagu-lagu Melayu klasik ni. Diorang dah into muzik pop yang dipopularkan oleh band The Beatles, The Bee Gees and The Rolling Stones. Jadi P. Ramlee tubuhkan pancaragam Panca Sitara untuk bagi nafas baru dalam lagu-lagu Melayu. Kumpulan ni dapat sambutan kejap dan berjayalah rekod beberapa lagu, macam lagu Bila Larut Malam dan Mawarku. Walaupun P. Ramlee dah balik Malaysia dan buat macam-macam benda untuk berbaik dengan wartawan, tapi tak ada satu pun yang menjadi. Wartawan ni makin menjadi-jadi pula nak jatuhkan beliau. P. Ramlee memang frust gila lah dengan wartawan pada masa tu. P. Ramlee pernah luahkan perasaan dekat Datuk Ahmad Nawab
up di mana beliau cakap yang beliau sedih bila balik Malaysia. Orang dekat sini langsung tak hargai beliau. Apa salah dan dosa beliau sampai ditolak sampai macam ni sekali? Aku nak share satu peristiwa yang berlaku dekat P. Ramlee yang aku rasa kesian gila lah. Masa tu P. Ramlee dijemput untuk menyanyi dalam konsert 3 Ramlee dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsert 3 Ramlee ni ada 3 orang penyanyi, A. Ramlee, L. Ramlee dengan P. Ramlee. Masa P. Ramlee naik nak buat persembahan, crowd dekat situ semua bukan beliau sebab diorang rasa yang lagu-lagu P. Ramlee ni dah ketinggalan zaman dah. Masyarakat masa tu dah tak nak dengar dah lagu-lagu tempatan sebab diorang dah terpengaruh gila dengan muzik barat. Dari peristiwa itulah P. Ramlee sedar yang zaman beliau dah habis. Tapi perjuangan P. Ramlee dalam muzik Melayu takkan pernah padam. Pada tahun 1968, lepas dah kutip untung punya banyak daripada lagu-lagu P. Ramlee, syarikat rakaman EMI Singapura buat keputusan untuk tak sambung kontrak P. Ramlee. P. Ramlee marah gila weh masa tu sampai beliau bersumpah takkan bekerjasama lagi dengan EMI walau apa keadaan sekalipun sebab beliau rasa yang EMI ni tak kenang budi beliau. Filem terakhir beliau ialah Laksmana Doremi pada tahun 1972. Lepas tu Shaw Brothers dengan berwakilkan Jaafar Abdullah hantar surat untuk bagi tahu P. Ramlee yang company takkan sambung lagi kontrak P. Ramlee sebab diorang rasa filem-filem P. Ramlee ni dah tak laku dah. Aimija, wartawan pada masa tu, berjaya dapatkan photostat surat tu daripada kawan dia yang kerja dekat studio tu. Dia cakap bila baca surat tu, kandungan ayat dalam surat tu betul-betul nak lenyapkan P. Ramlee terus. Lepas daripada tu P. Ramlee dah tak dapat apa-apa lagi tawaran sama ada mengarah, berlakon ataupun menyanyi. Demi nak cari duit untuk support family, P. Ramlee terpaksa ambil job menyanyi dekat majlis orang kahwin dengan Saloma, jadi MC untuk persembahan pentas dan jadi juri untuk pertandingan lakonan. Walaupun P. Ramlee dalam kesusahan, beliau tak pernah cerita dekat sesiapa pun masalah beliau. Beliau senyum je. Ada satu masa ni Datuk Aziz Sattar datang melawat P. Ramlee dekat KL. Beliau terkejut tengok P. Ramlee cuma makan nasi dengan telur je, tak ada lauk lain. Cerita pasal peristiwa makan telur ni kan, Datuk Ahmad Nawab tak setuju tau dengan cerita ni. Kenapa? Nanti aku explain. Lepas tu P. Ramlee decide nak buka studio sendiri. Beliau jumpa dengan Tan Sri L. Krishnan tapi tak menjadi. Datang pula Datuk H.M. Shah ajak P. Ramlee untuk buka perusahaan filem Malaysia Perfima dengan matlamat untuk jadi penerbit, pengedar, penayang filem melalui pembinaan pawagam. Syarikat ni juga bagi harapan baru dekat P. Ramlee untuk hasilkan filem berwarna dan bertujuan untuk majukan industri filem Malaysia. Sayangnya P. Ramlee dengan Datuk H.M. Shah telah dikeluarkan dari Perfima pada Februari 1973 disebabkan perbezaan pendapat dengan lembaga pengarah. Berdasarkan bacaan aku, majoriti lembaga pengarah decide yang projek filem berwarna tu tak sesuai diarahkan oleh P. Ramlee. Diorang nak bagi projek tu dekat seorang pengarah muda yang baru balik dari pengajian filem dekat London, iaitu Tan Sri Datuk Dr. Jin Shamsuddin. Oleh kerana ketiadaan P. Ramlee dan Datuk H.M. Shah, Perfima pun tak dapat nak bertahan lama. Ramlee kecil, PA P. Ramlee cuba tolong beliau dengan dapatkan job daripada sebuah syarikat rakaman kecil. P. Ramlee dapat cek RM1,000 untuk hasilkan 4 buah lagu dan lagu-lagu tu dinyanyikan oleh adik Saloma iaitu Mimi Loma sebab Saloma masih lagi terikat dengan EMI. Kalau Saloma yang nyanyi, nanti lagu tu dapat dekat EMI. Memang taklah P. Ramlee nak bagi. P. Ramlee sebenarnya ada impian untuk tubuhkan P. Ramlee Film Production dan nak lawan balik kegemilangan Shaw Studio, tapi sayangnya tak kesampaian. P. Ramlee cuba buat pinjaman dengan minta bantuan kewangan dari macam-macam bank dan institusi kerajaan untuk hasilkan filem berwarna, tapi semua proposal P. Ramlee ditolak walaupun proposal beliau strong gila. Semua pihak cuba nak mengelak daripada bekerjasama dengan P. Ramlee, memandangkan P. Ramlee dah jatuh, dah tak laku. Lepas tu Datuk H.M. Shah ajak P. Ramlee lagi sekali. Kali ni buka syarikat Rumpun Melayu Filem dan P. Ramlee sendiri yang lukis logo company tu. P. Ramlee dengan Ramlee kecil terus fokus dengan projek renovation pawagam yang company tu baru beli. Dah nampak harapan kan? Tapi P. Ramlee ni ada masalah money management di mana beliau ni baik sangat. Beliau ni jenis tak sampai hati bila tengok orang susah minta tolong walaupun kena kencing. Mariani cakap bila ada orang datang minta tolong, P. Ramlee tak fikir panjang, terus bagi je walaupun lepas tu beliau tak ada duit dah. Ada satu masa ni ada orang datang minta duit nak balik kampung. Kebetulan orang tu pun berasal daripada Pulau Pinang. Masa tu P. Ramlee cuma ada RM200 je, tak ada fikir 2-3 kali. P. Ramlee terus bagi semua duit beliau dekat orang tu walaupun beliau tak kenal pun siapa orang tu. Saloma pun tanya kenapa dibagi semua duit dekat orang tu. P. Ramlee cuma jawab, tak apa, saya tak apa, itu rezeki dia. Sifat ni memang dari dulu lagi benarnya, daripada dekat Shaw Studio lagi. Masa dekat Singapura, P. Ramlee suruh Mr. Quek untuk jaga duit beliau. Mr. Quek lah yang keluarkan dan masukkan
simpan duit P. Ramlee dekat bank. Mr. Quek pernah tanya P. Ramlee, Ramlee, kau kasih saya simpan ini duit, kau tak hitung ke? P. Ramlee pun jawab, apa Mr. Quek ni cakap macam budak-budak lah. Mr. Quek kalau mau pakai duit, ambil. Punyalah baik P. Ramlee ni. Kalau kau berani suruh orang tolong simpan duit kau, langsung tak kira, bagi je. Berani. Kali terakhir P. Ramlee pergi Singapura untuk dapatkan penghargaan di Festival Filem Asia pada tahun 1973. Dekat event tu, tak ada seorang pun dari jemputan Malaysia yang ajak beliau duduk sekali. Masa P. Ramlee tengah cari-cari kerusi tu, Datuk Aziz Satta nampak beliau dan jemput beliau duduk sekali dengan jemputan Singapura. Walaupun artis tempatan tak hiraukan beliau, ramai pelakon antarabangsa daripada Hong Kong dan Indonesia yang cari beliau, termasuklah Bing Slamet ataupun nama sebenar Ahmad Sheikh Albar. Datuk Aziz Satta cakap, P. Ramlee pernah tanya dekat beliau, Jis, adakah orang dah tak suka dekat aku lagi? Datuk Aziz Satta cuba tenangkan dan bagi semangat pada P. Ramlee. P. Ramlee pun cakap dekat Datuk Aziz, Aziz, kalau gua mati, gua akan hidup 1000 tahun lagi, Jis. Kemudian Datuk Sarimah Ahmad, pelakon yang P. Ramlee pernah bawa naik, masih percaya dengan bakat P. Ramlee. Beliau offer P. Ramlee untuk mengarahkan satu filem baru terbitan beliau. Tawaran tu membuatkan P. Ramlee dapat semangat baru. Tapi sayangnya, hajat beliau tak kesampaian untuk selama-lamanya. Esoknya, pada 29 Mei 1973, hari Selasa, P. Ramlee telah meninggal dunia pada usia 44 tahun akibat serangan jantung. Sebelum tu, Saloma bagi tahu yang P. Ramlee terjaga pada pukul 4.30 pagi sebab kena serangan jantung. Beliau asyik cakap pada Saloma yang ajal beliau dah sampai. Masa tu, Sazali, anak angkat beliau pun ada dengan P. Ramlee. P. Ramlee pesan dekat Sazali supaya jaga Saloma dan adik-adiknya dengan baik, andai kata beliau ditakdirkan meninggal dunia pada hari itu. Kemudian, Saloma terus call ambulans bila tengok P. Ramlee dah tercungap-cungap sampai susah nak bernafas. Bila ambulans sampai, Saloma pun pergi teman P. Ramlee dan Sazali tunggu dekat rumah dengan adik-adik. Tak lama lepas tu, Sazali dapat call daripada Saloma yang bawa berita sedih sampai Sazali tak boleh nak percaya. Berita kematian P. Ramlee ni membuatkan masyarakat Malaysia semua terkejut gila babi. Semua syarikat media yang selama ni tak nak tulis pasal P. Ramlee terus keluarkan berita pasal P. Ramlee. Kawan-kawan artis pun ramai dah sedar dan menyesal dengan perbuatan diorang pada P. Ramlee. Sebelum pengebumian beliau, Ramlee kecil cakap yang dia risau dengan proses pengebumian beliau sebab tak ada duit langsung. Lepas tu, pagi tu seorang pun tak datang lagi, jadi nak minta tolong siapa? Datuk HM Shah datang dan bagi Saloma RM3,000 untuk support semua perbelanjaan pengebumian. Lepas dah keluar berita kematian P. Ramlee, ramai gila orang datang melawat untuk bagi penghormatan terakhir. Beratus-ratus orang datang dekat rumah, masjid, sampai dekat kubur pun orang datang, walaupun masa tu hujan renyai. Jenazah P. Ramlee telah disolatkan di Masjid Kampung Baru dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Datuk Aziz Satta cakap, masa tu kau boleh nampak yang semua orang sedih gila, tak kira kaum atau bangsa. Aku nak share dengan korang tentang beberapa perkara luar kebiasaan P. Ramlee yang berlaku sebelum beliau pergi. Ramlee kecil cerita sepanjang kerja dengan P. Ramlee tak pernah tak ada nasi. Tapi sehari sebelum beliau pergi, nasi tak disediakan dekat rumah. Mariani pula cerita, malam sebelum P. Ramlee pergi, Mariani pergi melawat Saloma. Masa sampai tu, P. Ramlee macam dingin dengan Mariani dan terus rampas Melissa Saila, anak Mariani yang berusia 6 bulan pada masa tu, dan main dekat dapur langsung tak hiraukan Mariani. Nasir P. Ramlee pula cerita, lepas balik kerja dan masuk tidur pada pukul 4 pagi, Nasir mimpi benda pelik di mana Nasir rasa macam ada orang tumbuk perut Nasir sampai terjaga. Nasir rasa pelik dan cuba sambung tidur balik. Esoknya bila polis datang rumah untuk bagi tahu pasal pemergian P. Ramlee, barulah Nasir faham pasal mimpi tu. Berdasarkan kenyataan Datuk Ahmad Nawab dan Datuk HM Shah, P. Ramlee meninggal dunia mungkin disebabkan stres kena saman dengan mahkamah sebab beliau jadi penjamin untuk loan seseorang. Datuk Ahmad Nawab cakap yang P. Ramlee ni paling tak suka dua benda, pergi hospital dengan pergi mahkamah. Sebut pasal Datuk Ahmad Nawab, aku nak explain dekat korang kenyataan beliau yang aku baca dalam satu artikel. Datuk Ahmad Nawab cakap yang P. Ramlee tak miskin masa zaman kejatuhan beliau. Yang pertama, sebab P. Ramlee satu-satunya seniman yang dapat gaji bulanan dengan Shaw Brothers. Orang lain mana ada? Orang lain semua dapat payment per filem je, mana dapat gaji bulan. Masa zaman kemuncak P. Ramlee, beliau pernah dapat bonus RM25,000 untuk satu filem. Sangat tinggi ya untuk tahun 60-an. Yang kedua, walaupun dah pindah KL, sewa rumah P. Ramlee ditanggung oleh Shaw Brothers
melalui Merdeka Studio. Yang ketiga, Saloma sendiri dapat kerja sebagai penyanyi dekat Hotel Embassy. Akhir sekali, masa P. Ramlee meninggal dunia, Saloma pegang satu fail polisi insurans yang bernilai RM100,000. Jadi, Datuk Ahmad Nawab tak percaya kawan baik beliau miskin masa zaman kejatuhan tu. Aku saja je selitkan komen Datuk Ahmad Nawab untuk korang buat penilaian sendiri. Tapi sebelum tu, bagi aku habiskan cerita ni dulu. Habis nanti barulah korang buat penilaian. Lepas kematian P. Ramlee, Saloma mengalami kemurungan dan mengidap pelbagai penyakit disebabkan terlampau sedih, sampaikan nampak uzur dan badan pun jadi sangat kurus. Saloma pernah cakap, P. Ramlee adalah cinta pertama beliau dan sekiranya beliau mati, kemudian hidup balik, beliau takkan boleh jumpa lagi suami sebaik P. Ramlee. Saloma jatuh sakit dan dimasukkan ke Hospital Assunta Petaling Jaya. Kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 48 tahun pada 25 April 1983, 10 tahun selepas pemergian P. Ramlee. Puan Seri Saloma telah dikebumikan di samping kubur P. Ramlee untuk tunaikan permintaan terakhir beliau. Lepas pemergian P. Ramlee, kerajaan Malaysia dan pelbagai organisasi memberikan penghargaan pada P. Ramlee dengan pelbagai cara. Pada 15 Ogos 1973, pawagam yang P. Ramlee dengan Ramlee kecil renovate tadi tu akhirnya dibuka secara rasmi dan beroperasi di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pawagam tu diberikan nama Pawagam P. Ramlee. Aku nak bagi tahu kat korang, sebenarnya P. Ramlee lah orang yang wujudkan terma pawagam yang bermaksud panggung wayang gambau. Pada tahun 1979, Persatuan Seniman Melayu atau Seniman lantik sebuah panel pemilih untuk bagi penghargaan pada artis-artis yang berkelayakan atas sumbangan mereka dalam bidang seni. Masa inilah P. Ramlee dapat anugerah khas iaitu Seniman Agung dan Saloma dapat gelaran Biduanita Negara. Pada tahun 1982, sebuah jalan dekat Kuala Lumpur telah dinamakan sebagai Jalan P. Ramlee. Rumah P. Ramlee dekat Jalan Dedap Setapak telah diisytiharkan sebagai Pustaka Peringatan P. Ramlee pada 27 Februari 1984. Lepas tu, rumah kelahiran P. Ramlee pun dibaik pulih dan diambil alih sepenuhnya oleh Arkib Negara untuk dijadikan muzium. Kementerian Penerangan namakan satu auditorium dekat Kompleks Angkasa Puri sebagai Auditorium P. Ramlee. Perbadanan Filem Nasional (FINAS) namakan panggung diorang sebagai Teater P. Ramlee. Walaupun P. Ramlee diberikan penghargaan, tapi filem-filem beliau tak dapat ditayangkan dekat Malaysia pada masa tu. Kalau nak tayang, kena minta izin Shaw Brothers dulu, sebab tak ada satu filem pun yang jadi hak milik P. Ramlee ataupun mana-mana rakyat Malaysia. Banyak company lama yang P. Ramlee pernah kerja masih lagi buat untung daripada karya filem dengan lagu P. Ramlee, tapi langsung tak jaga kebajikan keluarga P. Ramlee. Sebuah pertubuhan hak cipta Malaysia yang ambil berat pasal P. Ramlee tolong waris keluarga P. Ramlee dapatkan balik hak milik dengan bayaran royalty untuk beberapa lagu beliau. Nasir cakap, P. Ramlee dengan Saloma pernah plan nak gunakan duit royalty untuk tunaikan haji dan melancong pusing dunia. Tapi sayang, bila hak P. Ramlee dah diterima, beliau dah lama dah pergi. Pada Jun 1990, P. Ramlee telah menerima anugerah Darjah Panglima Setia Mahkota daripada Yang di-Pertuan Agong ke-9 yang diwakili oleh Nasir P. Ramlee. Anugerah tersebut yang membawa gelaran Tan Sri P. Ramlee. Pada tahun 2005, P. Ramlee dapat penghargaan Doktor Falsafah dalam bidang seni persembahan yang membawa gelaran doktor. Pada tahun 2009, beliau dapat penghormatan dari pemerintah Sarawak dengan anugerah Darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak yang disampaikan pada anak angkat beliau, Dian P. Ramlee. Pada 22 Mac 2017, sempena ulang tahun kelahiran beliau ke-88, Google Malaysia bagi penghargaan dengan meletakkan doodle imej P. Ramlee dekat bahagian depan carian Google. Pada tahun 2021, Kentucky Fried Chicken KFC bagi penghargaan khas pada beliau dengan memperkenalkan burger P. Ramlee. Lagu-lagu P. Ramlee pun banyak dinyanyikan semula oleh pelbagai artis baru. Dua cover yang aku suka ialah Tiada Kata Secantik Bahasa daripada Monolog dengan Tunggu Sekejap daripada Hujan. Sejak kematian P. Ramlee, siapa je yang cuba nak jatuhkan P. Ramlee confirm kena attack dengan kerajaan, penggiat industri hiburan, rakan-rakan artis ataupun masyarakat Malaysia sendiri. Bagus dah bila jadi macam ni. Cuma sayang dah terlewat sikit. Bak kata pujangga, masa ada tak dihargai, bila dah tak ada barulah tercari-cari. Mariani pernah cakap, kalau masa beliau hidup di Gelau Tan Sri, saya rasa bangga. Ini dapat lepas dah meninggal, dah tak rasa apa-apa. Cuma sedih, lepas dah pergi barulah diagung-agungkan orang. Masa beliau hidup, tak ada siapa pun peduli. Secara keseluruhan, P. Ramlee dah hasilkan 360 buah lagu dan berlakon dalam 66 buah filem, yang mana 35 daripada filem tu diarahkan oleh beliau. Beliau juga pernah jadi cameo untuk 3 filem iaitu Love Parade pada tahun 1963, Melancong ke Tokyo pada tahun 1964 dan Dajjal Suci pada
pada tahun 1965. P. Ramlee dah dapat lebih kurang 47 anugerah daripada tahun 1950 sampai tahun 1965. Yang mana 30 anugerah tu anugerah peringkat antarabangsa. Pelakon terbaik, filem terbaik, penyanyi terbaik, pengarah terbaik, lagu terbaik, filem komedi terbaik. Hampir semua yang terbaik beliau pernah dapat. Itu tak sebut anugerah khas lagi tu. P. Ramlee ni boleh dikatakan seorang anak seni yang genius dan ada bakat besar yang tak ada gantinya. Beliau pandai gunakan filem-filem beliau untuk bagi teguran dalam isu politik atau kritikan sosial pada masyarakat Melayu yang kita boleh ingat dan berani aku katakan masih relevan sampai ke hari ini. Walaupun dikurniakan bakat yang luar biasa, beliau tak pernah rasa hebat dan sentiasa merendahkan diri. P. Ramlee pernah pesan dekat Datuk Aziz Attar, "Aziz, ingat Jiz, Allah Ta'ala tak memberikan kita segala-galanya. Banyak kekurangan aku, kelebihannya ada pada engkau Jiz, ada pada Sudin, ada pada orang lain." Sampai di situ sahaja cerita aku untuk sejarah P. Ramlee dalam video hari ini. Aku tahu akan ada macam-macam kesimpulan yang aku akan baca dalam komen nanti. Jadi izinkan aku untuk bagi kesimpulan berdasarkan pandangan aku sendiri. Kemudian korang nak kongsikan pandangan korang, kongsilah. Aku sangat bersetuju dengan kenyataan daripada Datuk Ahmad Nawab dengan John Bear. Kalau ikutkan pandangan aku, P. Ramlee ni jatuh berpunca daripada kekurangan kemudahan untuk berkarya dan komplot untuk jatuhkan beliau. P. Ramlee ni ada visi yang jauh ke depan, di mana beliau nak buat filem berwarna untuk kemajuan industri filem Melayu. Tapi Shaw Studio tak dapat nak support idea ni. Bila pindah Merdeka Studio, lagi tak boleh nak jalan sebab masalah teknologi dengan kru yang tak ada pengalaman. Yang buat lagi teruk, bila dah masuk Merdeka Studio, kualiti filem beliau makin menurun. Bukan sebab P. Ramlee tak ada idea, tapi itulah kekurangan bahagian teknikal ni lah yang menjadi punca utama. Lepas tu pula, Datuk Ahmad Nawab ada cakap yang P. Ramlee pun tak nak ambil pelakon Singapura masa dekat Merdeka Studio. P. Ramlee dikatakan terasa hati dengan pelakon-pelakon yang cuba nak jatuhkan beliau masa dekat Singapura. Ingat tak aku cakap, Persatuan Artis Melaya ketepikan beliau dalam keputusan tindakan persatuan. Mungkin sebab ni, beberapa orang je pelakon Singapura yang P. Ramlee ambil, macam Datuk Sarimah Ahmad dengan Siput Sarawak atau nama sebenar Ramlah binti Muhammad. Tambah pula orang awam dah tak appreciate dan tak hormat P. Ramlee macam mana diorang angkat P. Ramlee masa dekat Singapura dulu. Jadi inilah faktor-faktor yang menjadi punca kejatuhan dan mungkin juga faktor yang menjuruskan pada kematian P. Ramlee. Sebab semua datang serentak weh. Bak kata John Bear, untuk orang yang pernah berada di atas, yang terlampau atas, sekali jatuh, bukan jatuh sikit-sikitnya ini jatuh yang terus terduduk yang paling bawah punya. Benda tu berat weh. Dia ibarat macam culture shock susah nak adapt weh benda tu. Aku bagi contoh lah 11 bulan kau makan tengah hari, minum petang. Kau tengok masa hari pertama, hari kedua puasa, terkejut baik perut. Kalau orang yang dah biasa puasa sunat, tak apa, perut dia tu dah boleh adapt walaupun puasa tu berselang. Tapi untuk orang yang jarang puasa sunat atau bukan Islam yang tak pernah puasa, perut dia akan terkejut gila punya. 11 bulan kau boleh makan je bila-bila masa kau nak. Alih-alih esok tak boleh makan, meroyan kejap perut kau. Jadi itulah perumpamaan keadaan yang berlaku pada P. Ramlee semasa di fasa kejatuhan. Tapi itu sekadar pandangan peribadi aku je lah. Aku tak nafikan yang P. Ramlee pergi disebabkan ajal dah sampai. Sebelum aku habiskan video ni, ada someone yang komen dekat TikTok yang video aku ni cuma copy paste je benda yang dah ada. Cerita benda yang orang dah tahu, bukannya cerita benda yang orang tak tahu. Aku heran juga kenapa dia boleh komen macam tu sedangkan baru tengok 4 minit lebih je video aku. Yes, semua yang aku ceritakan ni memang dah ramai tahu sebab P. Ramlee kot. Jangan kata YouTuber, sampai ke level History Channel pun buat dokumentari pasal beliau. Jadi memang dari semasa ke semasa akan ada video penerangan pasal P. Ramlee. Sampai korang dah boleh hafal dah jalan hidup P. Ramlee ni. Kau type je P. Ramlee, bersepah video yang ada, macam-macam cerita. Aku buat video ni atas dasar hormat aku dan tanda penghargaan aku kepada jasa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebelum aku kenal Kurt Cobain, Freddie Mercury, John Lennon, Eji Koko, Monolog, Megat, Eddie J. Herwan, penyanyi pertama yang aku kenal ialah P. Ramlee. Sebelum aku kenal Gerard Butler, Denzel Washington, Jackie Chan, Beto Kushairi, Zahiril Azim, pelakon pertama yang aku kenal ialah P. Ramlee. Sebelum aku kenal Steven Spielberg, Christopher Nolan, Stephen Chow, Muhammad Khalid, Samsul Yusof, pengarah pertama yang aku kenal ialah P. Ramlee. Dari zaman aku belum masuk sekolah lagi, aku dah dibesarkan dengan filem-filem dan lagu-lagu P. Ramlee. Dan masa aku study dekat UiTM Penang, sebelum aku berjalan pergi Batu Feringgi, Padang Kota, Queens Bay, tempat pertama yang aku jalan masa mula-mula aku duduk dekat Penang ialah rumah kelahiran P. Ramlee. Sejak aku habis belajar, setiap kali aku pergi Penang, rumah kelahiran P. Ramlee adalah tempat yang wajib aku pergi. Rumah P. Ramlee dekat setapak pun aku dah pergi, cuma kubur P. Ramlee je aku tak sampai lagi. Jadi oleh kerana aku dikenali dengan video bercerita, maka
aku buatkan satu video khas untuk P. Ramlee sebagai tanda penghargaan aku pada insan seni yang paling aku idolakan selain daripada Sudirman Haji Arsyad. Sampai di sini sahaja cerita aku hari ini tentang sejarah atau riwayat hidup Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kalau korang ada pendapat, kesimpulan atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang bagus. Aku nak tambah satu lagi. Sekarang YouTube aku dah ada super thanks tau. So kalau korang nak bagi hadiah macam live dekat TikTok tu, korang bolehlah tekan button super thanks tu. Aku baru on sebenarnya sebab aku baru tahu. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.